Tonggak ini merangkumi reformasi pembiayaan kesihatan agar lebih mampan, mempunyai pelindungan risiko kewangan yang lebih baik dan mengurangkan perbelanjaan duit poket sendiri. 3 strategi yang dicadangkan di bawah tonggak ini. Yang pertama, meningkatkan pelaburan untuk kesihatan di bawah pengurusan sektor awam secara berperingkat kepada 5% KDNK. Dengan mengambil kira kedudukan serta kemampuan fiskal kewangan kerajaan. Ini penting ya. Kerjasama strategik pelbagai sektor serta penggunaan sumber dan aset merentasi pelbagai pihak berkepentingan. Struktur fee semasa di fasiliti penjagaan kesihatan awam akan disemak semula supaya subsidi penjagaan kesihatan disasarkan dengan lebih baik dan sistematik. Namun seperti mana yang dinyatakan dalam kertas putih ini, sebahagian besar daripada perbelanjaan kesihatan di negara kita ditanggung oleh kerajaan. Maka kerajaan mencadangkan supaya kadar fee atau bayaran yang dikenakan kepada rakyat untuk mendapatkan rawatan di fasiliti penjagaan kesihatan awam dikaji semula. Saya faham bahawa dalam keadaan kerajaan berdepan dengan masalah kekangan fiskal yang agak meruncing, maka sumber-sumber lain perlu dicari untuk menampung perbelanjaan kerajaan, termasuk mengenakan bayaran tertentu bagi perkhidmatan yang disediakan pada rakyat. Namun saya ingin mengingatkan kerajaan supaya tidak tergesa-gesa untuk meningkatkan bayaran perkhidmatan kesihatan di hospital dan di klinik kerajaan, kerana ini akan menambah lagi beban rakyat yang pada masa ini sedang menanggung sengsara akibat kenaikan harga barangan keperluan harian, kenaikan kadar inflasi, kenaikan OPR dan barulah kenaikan tarif elektrik. Dan untuk meringankan beban rakyat, kerajaan boleh mengecualikan golongan B40 daripada dikenakan bayaran. Tetapi kita tahu melalui kajian-kajian yang dibuat, ramai mereka yang tidak tergolong dalam kelompok B40 telah pun jatuh miskin akibat kenaikan kos sara hidup yang mendadak. Dan beberapa kajian yang saya lihat, termasuk yang dikeluarkan oleh Merdeka Center baru-baru ini, majoriti rakyat merasakan kedudukan kewangan peribadi mereka pada tahun ini lebih teruk berbanding tahun yang lalu. Dan dapatan ini tidak terhad kepada golongan B40 saja. Jadi jika ada cadangan daripada kerajaan untuk menaikkan kadar bayaran rawatan di Kementerian Kesihatan Awam, saya minta supaya ianya ditangguhkan dahulu dan diteliti semula. Kertas putih kesihatan ada menyebut tentang pembiayaan kesihatan perlu dari pelbagai sumber yang menggabungkan antara kerajaan, orang perseorangan dan syarikat. Amalan selama ini adalah wang hasil kutipan cukai menampung sepenuhnya kos kesihatan rakyat. Belanjawan terbaru ianya telah dinaikkan kepada 4.1% KDNK. Jumlah ini masih tidak memadai atas kedaifan pelbagai struktur kesihatan termasuk peralatan kesihatan yang agak ketinggalan zaman. Gesaan kertas putih sekadar untuk meningkat kepada 5% KDNK bukanlah satu-satunya jalan keluar atau penyelesaian jangka panjang yang mampan dan lestari. Sementara ini, struktur fee KKN semasa perlu disemak semula dengan segera. Pembayaran RM RM1 adalah bersesuaian di zaman nasi lemak dijual pada kadar 10 sen ke 20 sen sebungkus. Sedangkan sekarang nasi lemak dah berharga RM2.50 ke RM5 sebungkus. Fee atau kos yang statik atau beku pada RM1 ini adalah antara penyumbang utama kepada perkhidmatan kesihatan KKM yang statik dan terkebelakang. Adakah wajar dengan kos RM1 ini, maka pesakit-pesakit dibiarkan menunggu berjam-jam di perkhidmatan kesihatan kerajaan. Jadi satu keberanian atau political will dengan izin untuk meningkatkan fee RM1 ini kepada kadar yang lebih musabah berbanding dengan kos di perkhidmatan kesihatan swasta yang telah meningkat kepada RM80 ke RM100. Untuk memastikan perkhidmatan kesihatan cekap, berkualiti moden, maju dan berteknologi tinggi, maka polisi pembiayaan kesihatan perlu dibangunkan dengan mengambil kira pembiayaan cukai daripada KDNK itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, polisi insurans rakyat dalam kertas putih disebut option, skim cadangan progresif dan pembiayaan swasta.